Ini Asus ROG Phone 5. Kalau phone tu setakat sumbat Snapdragon 888 dan panggilnya sebagai sebuah telefon gaming, sebenarnya tak cukup. Tapi ROG Phone 5 ni, dia ada trik tersendiri yang melayakkannya dipanggil sebagai telefon gaming yang lebih lengkap. So kalau nak tahu kenapa, teruskan menonton video. Sebelum aku tunjukkan prestasi gaming dekat ROG Phone 5 ni macam mana, dia punya suhu, thermal management dia semua, aku nak tunjukkan kepada korang aksesori dia terlebih dahulu. Okey, ini adalah Kunai 3 Gamepad. Korang boleh gunakannya sebagai controller dalam dua pendekatan, iaitu sebagai Bluetooth dan juga sebagai sambungan USB direct kepada phone. Okey, untuk button controller yang ada dekat Kunai 3 Gamepad ni, dia punya button ni dia sebenarnya agak strong feeling dan juga tactile. Dia bukan jenis daripada button yang lembut. Bila tekan tu memang bunyi dia agak kuat. Dan selain daripada set button yang ada dekat kebanyakan controller lain, Kunai 3 Gamepad ni dia berbeza sikit sebab dia ada additional pair of button dekat bahagian belakang untuk korang guna. Kalau setakat gamepad atau controller je, mana cukup untuk sebuah pengalaman gaming kan? So inilah function sebenar segala software dan tools gaming yang ada pada Asus ROG Phone 5 ni. Untuk main software dia sebagai pusat sehenti gaming dekat phone korang ni, nama dia Armoury Crate. Dalam ni dia ada profile system yang berbeza-beza mengikut kegunaan korang dan bergantung pada apa yang korang buat. Kalau untuk gaming dan juga nakkan prestasi all out, kita akan guna X mode yang mana kita dapat performance CPU, GPU yang paling tinggi dan juga dia punya refresh rate tu dia akan setkan kepada 144Hz. And dalam Armoury Crate software yang sama juga, korang boleh setkan kepada custom lighting RGB, nak ubah color, dia punya pattern semua. Kawal speed kipas cooler tu nak bagi laju ataupun perlahan. Tapi bagi aku yang paling best adalah dia punya game tool yang dia namakan Game Genie. Game Genie ni memang akan secara automatiknya muncul bila korang start main game atau buka game lah. Dan terlalu banyak benda yang korang boleh buat kat sini, macam contohnya untuk block notification, tak bagi orang call time kita main game. And macam biasa tengok statistik performance secara real time, FPS, dia punya suhu, CPU, RAM semua tu. Kalau korang rasa feature ni tak cukup lagi, ni dia. Korang boleh search terus in game, nak cari apa yang korang nak, korang boleh tengok video tanpa keluar daripada game tu. Tapi feature yang paling best dekat Game Genie ni adalah bagi aku key mapping. Katakanlah kalau korang ada controller atau gamepad, korang nak sambungkan dekat smartphone korang, kan korang perlukan apps untuk inputkan button tu dekat smartphone tu. Kalau selalunya dekat Android ni orang guna apps macam Octopus. Tapi dekat ROG Phone 5 ni benda tu dah ada built-in, maknanya korang tak perlu install apps third party untuk buat key mapping tu. Dekat ROG Phone 5 korang memang tak payah nak godek-godek setting, dan dia punya cara nak setkan input button tu memang tak ambil masa, memang mudah sangat-sangat. Lagi best, setiap satu-satu game yang korang key mapping tu dia akan ingat, dan setiap kali korang main game atau tukar game lain, data dia tu akan tetap ada dan korang tak perlu repeat untuk set semula input untuk setiap game yang berbeza-beza yang korang main. Jadi menggunakan key mapping ni, aku boleh setkan input button untuk Kunai 3 Gamepad ni time main emulator. Macam contoh aku main emulator PSP yang mana game style konsol ni dia lagi optimise lah untuk controller berbanding game Android yang mostly banyak fokus kepada input punya screen. And button Ultrasonic A3 untuk bahagian kiri dan kanan phone ni memang best kalau korang guna untuk main game PUBG Mobile contohnya, ataupun COD Mobile, game FPS lah, sebab dia lagi mudah untuk jadikannya sebagai scope dan juga tembak enemy. Trigger dia ni juga korang boleh set kepada very sensitive, yang mana kalau korang tap sikit pun dia dah boleh detect. Dengan bateri 6000 mAh, kalau korang main game straight, korang boleh dapat dalam 4 ke 5 jam SOT. Tapi kalau untuk penggunaan biasa memang tak menjadi masalah untuk dapatkannya daripada 8 jam hingga ke 11 jam SOT. Memang bateri dia tahan lama gila. So bila dah main game dekat ROG Phone 5 ni, kita dah guna aksesori, air cooler semua, macam mana dengan prestasi panas dia kan? Okay, untuk spesifikasi kita ada Snapdragon 888. Model yang kat tangan aku ni adalah varian daripada Wildstorm, 16GB RAM dengan storage dalaman 256GB. Apa yang korang kena tahu adalah CPU dekat ROG Phone 5 ni, dia diletakkan pada bahagian tengah-tengah phone yang dipisahkan antara dua bateri pada bahagian kiri dan kanan. So bila chip atau CPU tu dia diletakkan pada bahagian tengah-tengah phone, dia lebih mudah tersebar untuk ke kiri dan ke kanan phone, yang mana lagi efektif. Lagi satu, bila korang main game, disebabkan CPU tu berada kat tengah-tengah, korang tak akan rasa mudah panas sebab punca panas tu dia datang daripada bahagian tengah. Design ni dia nampak macam gini ya. So kita nak tengok adakah benda ni efektif dalam pengawalan haba ROG Phone 5 ni. Awalnya aku memang nak try banyak game untuk dimasukkan dalam video ni, tapi mostly game yang aku mainkan dia tak ada masalah untuk main dari segi kestabilan, dan juga dia punya suhu pun tak terlampau panas walaupun dia tak gunakan Aero Active Cooler ni. Kita ada PUBG Mobile, kita ada League of Legends Wild Rift, kita ada COD Mobile, Mobile Legends, Asphalt
Fortnite, PES 21, semuanya tak ada masalah dan suhu paling tinggi yang aku mainkan dalam tempoh 20 minit adalah sekitar 40 darjah Celsius, manakala dari segi average-nya hanyalah sekadar 38 darjah Celsius saja. Memang tak panas. Tapi macam mana dengan Genshin Impact? Adakah masih panas dengan setting tertinggi? Okey, untuk testing selama 20 minit sesi bermain, suhu average dia adalah 50 darjah Celsius dan maksimum yang korang boleh dapat adalah 53 darjah Celsius. Dia agak panas tapi boleh lagi panas kalau korang main game dalam masa tempoh yang lagi lama, mungkin sejam atau 2 jam. Tapi itu normal lah sebab Genshin Impact ni bukannya game yang biasa-biasa, dia game bantu. Memang sesuai lah masanya untuk kita guna senjata rahsia iaitu Aeroactive Cooler 5. Okey, bila korang dah cucuk cooler ni dan korang mainkan dalam tempoh sesi 20 minit yang sama, korang akan dapati suhu dia sedikit menurun, yang mana untuk ujian aku dapat dalam purata 48 darjah Celsius dengan maksimum 50 darjah Celsius. Dia turun sikit lah berbanding tak guna air cooler. Tapi tu tak belum cukup sejuk lagi kan. Ada tinggal satu lagi senjata rahsia yang mana feature ni agak rare untuk ROG Phone 5. Feature ni dinamakan sebagai bypass charging. Instead of gunakan bateri sebagai sumber kuasa, dia akan gunakan daripada charger tu terus. Bila tak ada power yang lalu dekat bateri tu, bateri tak akan ikut panas lah sebab dia tak charge. So, suhu dia akan menurun sikit. Okay, so berbalik kepada Genshin Impact tadi, bila dah letak cooler, lepas tu kita dah gunakan bypass charging, yes, korang akan dapat suhu lebih sejuk sikit dalam 46 darjah Celsius average dan juga dia punya maksimum adalah 48 darjah Celsius untuk tempoh sesi 20 minit bermain. Aku rasa gabungan antara cooler ni dan juga bypass charging ni merupakan satu kombinasi yang agak OP lah sebab kalau nak cari feature ni dekat phone lain, aku rasa memang tak ada kot. Dan kalau dibandingkan dengan game lain dia tak ada masalah. Sebab tu aku tak gunakan cooler dan juga tak on bypass charging sebab suhu dia still manageable dan tak terlampau panas sangat. Satu lagi, aku ada buat wildlife stress test untuk ROG Phone 5 dan bandingkan dengan skor yang Xiaomi Mi 11 pernah buat sebelum ni. Untuk test ni aku tak gunakan cooler dekat ROG Phone 5 sebab tak ada yang memandangkan Mi 11 sebelum ni pun tak guna cooler. Apa yang aku dapat memang impresif di mana dia punya skor adalah lagi tinggi berbanding Mi 11 dan juga dia punya stability pun sama tinggi juga. Dia punya higher score lagi tinggi, lower score lagi tinggi dan suhu yang mana dekat Mi 11 sebelum ni dapat 51 darjah Celsius, dekat ROG Phone 5 dapat lagi sejuk sikit, 47 darjah Celsius je. Korang sebenarnya tak ada perlukan sangat pun dia punya cooler ni sebab bila main game, mostly game yang dimainkan tu memang tak ada masalah untuk kekal sejuk dan tak terlampau panas sangat. Cuma Genshin Impact tu je lah satu-satunya game yang bagi phone ni rasa panas yang lain macam sikit. Jadi based on result dan juga gaming test yang aku dah buat tu, aku boleh simpulkan bahawa ROG Phone 5 ni punya thermal management adalah lagi bagus berbanding Mi 11 dan ini merupakan performance Snapdragon 888 yang paling terbaik yang pernah aku tengok setakat ni. Jadi bila tengok balik thermal management, dia punya prestasi gaming, dia punya aksesori apa semua, benda-benda ni dia buatkan ROG Phone 5 ni dia lagi lengkap sebagai phone yang kita layak lah panggil dia sebagai sebuah telefon gaming yang betul-betul terpaling gaming. Aku garanti kalau korang into mobile gaming yang mana jenis 24 jam sentiasa main game tak berhenti, atlet e-sport ke, ini merupakan sebuah pengalaman gaming yang tak ada dekat tempat lain, hanya ROG Phone 5 saja yang ada. Jadi sekian saja untuk video ROG Phone 5 pada kali ini. Moga bertemu lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Okay geng, macam mana dengan video tadi? Mantap tak? So jangan lupa like dan subscribe.